Bagi pukul 10 dekat MSI. Tuan-tuan tengok saya pula dekat MSI. InsyaAllah. Baik, solat Allah selamat. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sebelum nak sampai kepada peristiwa hijrah Nabi SAW yang berlaku pada tahun ke-14, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kenabian, tahun ke-14 kenabian. Maka Nabi SAW, tuan-tuan, ada beberapa peristiwa yang berlaku dekat Nabi SAW yang membawa kepada akhirnya berlaku hijrah Nabi SAW. Dia panggil asbab. Asbab. Dalam asbab ini dia terkandung hikmah. Kita kadang-kadang kita berjumpa banyak asbab, tapi kita tak berjumpa hikmah. Pasal apa? Antara perkara yang kita tak boleh nak sampai kepada hikmah ni, tuan-tuan, ialah kita tak ada sabar. Sebab ni satu benda yang berlaku dekat kita, yang kesan dia kita akan tengok berapa tahun ke depan mungkin. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi hijrah tahun ke-14 kenabian. 14 tahun lepas Nabi diangkat Rasul, hijrah tu. Tetapi nak sampai kepada hijrah tu, beberapa tahun sebelum tu berlaku macam-macam perkara yang menyebabkan akhirnya berlaku hijrah pada tahun ke-14 Nabi. Dan daripada peristiwa hijrah tu, Islam berkembang sampai dekat kita, dekat Kinta ni. Tahu ni Kinta kan? Betul kan? Apa siapa tanya tak mau jawab kan? Kinta kan? Lembah Kinta ni. Ulu Kinta tak boleh pula. Belah sana. Seri Kinta. Ni Seri Kinta. Nu Ulu Kinta. Dekat Tanjung Putan. Kinta tak boleh pula. Kau tu sana kan? Oh, macam tu. Kira dia lah tu. Lagu mana pun kira dia lah. Jadi subhanallah, kesan daripada hijrah tu, hikmah dia sangat besar. Sampai ke tahap Islam berkembang sampai sepertiga dunia, yang berpunca daripada peristiwa hijrah. Tapi asbab tu berlaku bila? Paling tidak pada tahun ke-11 kenabian. Macam mana kita mampu untuk menilai hikmah di sebalik kejadian? Kadang-kadang benda jadi kat kita, benda jadi kat kita apa-apa. Kita tak boleh sabar. Bila kita tak sabar, kita give up, kita putus asa. Akhirnya kita tak berjumpa hikmah. Nabi sebut as-sabru dhiya'un, sabar itu cahaya. Cahaya macam mana? Nabi guna perkataan cahaya dalam hadis yang berkaitan dengan sabar ni. Nabi guna perkataan dhiya'a. Cahaya, kalau kita duk faham dalam bahasa Arab, kita guna perkataan apa? Nur. Nur tu cahaya, dhiya'a juga cahaya. Apa beza di antara dhiya'a dengan nur? Beza dia, tuan-tuan sekalian, dhiya'a ni Allah gambarkan dia umpama cahaya matahari. Nur seperti cahaya bulan purnama. Cahaya matahari cahaya yang terang, panas, terik. Cahaya bulan sejuk, lembut, dingin, tapi dia masih menunjukkan jalan. Allah kata, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu dhiya'a, cahaya, wal qamar, dan bulan purnama itu nura, cahaya. Orang yang duduk dalam cahaya bulan yang terang tu, bulan, dia nampak jalan. Suasananya sejuk, dingin, damai, tenang. Nampak jalan tak? Nampak. Tapi satu lagi cahaya terang benderang, boleh nampak sampai jauh tu. Tapi cahayanya sangat pedih dan perit dan panas. Siapa yang mampu bersabar, dia akan nampak cahaya yang sangat terang yang namanya hikmah. Tapi berapa ramai orang mampu untuk bersabar atas ujian dan apa saja yang berlaku dalam kehidupannya? Boleh faham tak? Faham saja si Muhammad. Tahun ke-11 kenabian, para sahabat Nabi SAW kena tekan, kena seksa. Semenjak daripada Nabi mula mengisytiharkan dakwah dia secara terang-terang,
Siapa je yang nampak kata dia Islam, kena tangkap, kena siksa. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Tuan-tuan cuba bayang, kita duduk dengar kisah ni. Duduk tengah panas terik. Ditelanjangkan, diletak, dia ambil satu batu yang besar, letak atas dada ni. Rasa ketat, rasa sesak, tak boleh nak bernafas. Sayyidina Bilal. Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Tuan-tuan kenal Khabbab? Tuan kenal tak sahabat ni nama Khabbab bin Al-Arat? Bisa dengar? Tak bisa? Kebab tau kebab? Kebab tau lah. Dia ingat macam signifikan kisah dia. Kebab ni macam mana dia masak kebab? Macam mana je? Dia buah api tu kan? Lepas tu dia daging lagi banyak kan? Lepas tu dia layar api tu. Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu, dia ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan as-sabiqun al-awwalun, dia orang-orang yang awal-awal yang masuk Islam. Waktu dia masuk Islam, orang macam tak heran sangatlah ada berapa orang aja yang masuk Islam ni. Bayangkan dalam satu komuniti yang besar yang mungkin 1000 orang tu, ada 4-5 orang je yang masuk Islam. Orang tak heran sangatlah. Orang tak kisah sangat. Khabbab ni, dia ni hamba kepada seorang wanita nama dia Ummu Amar. Ummu Amar ni dengar kata Khabbab ni masuk Islam. Lalu dia panggil Khabbab. Khabbab, Hamaizat. Khabbab ni tuan-tuan, diambil, dibeli waktu dia masih kecil, budak. Kemudian Ummu Amar hantar dia pergi dekat Giat Mara Cawangan Mekah. Giat Mara. Hantar pergi belajar training buat besi. Dia jadi seorang tukang besi yang sangat mahir. Lalu subhanallah, waktu dia sedang tengah duk masak besi tu, nak buat besi, nak buat dia punya pedang apa sebagainya, Ummu Amar main, "Betulkah hang dah masuk Islam ikut Muhammad? Betulkah hang dah ikut Muhammad?" Dia kata betul. Dia tak tahu, dia ingat macam tak ada apa-apa, biasalah, bukan ada tekanan apa orang, tak ada apa, dia duduk okey je. Kemudian tiba-tiba si Ummu Ammar ni dia tak puas hati. Dia kata apa? Okey apa? Dia kata saya ingat tak ada apa, Muhammad duk ajak benda buat baik, duk ajak buat jangan duk putus silaturahim, jaga orang susah. Tu yang Muhammad ajak. Dia kata, "Mana okey? Tak okey." Dia buat apa? Dia ambil besi yang tengah panas tu, yang tengah duk masak merah tu, dia cedok besi tu, dia pergi letak atas kepala Khabbab. Sahabat ni berasap kepala dia, terbakar rambut ni. Sakit tak tuan? Sakit, jangan main-main ni, ubur-ubur ni. Tak ada ni besi ni. Pengsan Khabbab. Tak cukup dengan yang tu, dia pergi panggil pula, berhimpun ni anak-anak muda, orang-orang musyrik ni. Kita buat kumpulan-kumpulan kecil untuk siksa siapa yang nampak dia cenderung ikut Muhammad. Lebih kurang 10 orang, ambil seorang. Adik kepada Ummu Ammar, ambil Khabbab ni, tangkap dia. Tuan-tuan, apa buat dekat Khabbab? Waktu zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah, dia panggil para sahabat Nabi SAW yang biasa duduk kat Mekah yang kena seksa, nak cerita dekat orang-orang Ansar. Orang Ansar ni orang-orang Madinah yang tak kena apa-apa lah, daripada pindah-pindah kat sana. Orang tekanan orang musyrik ni dah kurang, cuma berlaku beberapa peperangan. Lalu subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, nampak Khabbab, lalu Khabbab mai duduk tepi ni. Sayyidina Umar ambil kain rida dia, hampak, mai duduk tepi ni. Dia pun memang hormat kepada sahabat-sahabat awal ni. Mai duduk sini, wahai Sayyidina Khabbab. Cerita sat dekat kami ni, orang-orang Ansar ni, cerita sat kat mereka macam mana susahnya kita waktu kita duduk dekat Mekah dulu ni. Ceritalah. Dia kata tak maulah, saya malu nak cerita. Ceritalah, kami nak dengar, dia kata. Dia tak cerita banyak tuan, dia pusing belakang dia, dia angkat baju dia. Bila dia angkat baju dia, papak menangis tuan-tuan. Belakang dia tinggal tulang-tulangnya. Tinggal tulang, tak ada daging. Pasal apa Khabbab jadi macam ni? Dia kata dulu waktu kita kat Mekah, dia bubuh bara api panjang macam tu, buah bara api tu.
letak kat ujung sana, seret pelan-pelan daripada hujung sana sampai hujung sini, lekang daging-daging aku, dia kata, sampai minyak-minyak yang keluar daripada daging itu memadam bara-bara api itu. Tuan-tuan, penyiksaan yang dilalui oleh para sahabat Nabi SAW. Nabi tak boleh buat apa. Nabi tak boleh nak tolong pun tak boleh, nak pi halang pun tak boleh. Bahkan Nabi SAW sendiri pun kena. Tengah sujud, mereka ambil perut unta pergi bubuh atas belakang Nabi SAW. Mereka panggil Nabi SAW nak pergi ke tempat, pergi ambil batu, pergi bubuh dekat atas bukit tu, nak tolak bagi jatuh atas kepala Nabi SAW. Macam-macam cara mereka buat nak bunuh Nabi SAW. Tuan-tuan saya cuma mai seorang lelaki pegang pisau, tuan-tuan, nak pergi tikam Nabi SAW. Tiba-tiba diwahyukan kepada Nabi SAW, yang orang tu, kamu pegang apa dekat tangan belakang kamu. Terkejut dia. Berapa banyak cubaan untuk bunuh Nabi SAW, tuan-tuan sekalian. Waktu Nabi SAW duduk di kota Mekah, para sahabat dengan cerita lah. Sumayyah kena sula dia sampai dia Allah SWT mati. Yasir pun kena tikam sampai dia mati. Berapa orang sahabat yang terbunuh, tuan-tuan sekalian, sebab mempertahankan akidah dia. Ada sahabat Nabi SAW yang kena ikat ni. Kena ikat, disalib, dijadi tempat anak panah. Suruh budak-budak praktis panah. Tuan-tuan, tu para sahabat Nabi SAW. Nabi gelisah. Nak tolong tak boleh. Nak bantu tak boleh, tak mampu. Doalah bagi satu hari ini Allah lepaskan para sahabat Nabi SAW dan orang Islam daripada seksaan-seksaan. Dan orang-orang di Mekah tak mau dengar langsung Nabi SAW nak cerita apa. Akhirnya tuan-tuan, apa Nabi SAW buat? Waktu ni Nabi SAW mula approach orang-orang yang mai untuk buat haji. Haji ni dah ada dah. Semenjak zaman Nabi Ibrahim AS dah ada haji ni. Dia panggil Allahumma salli ala Muhammad. Cara-cara buat haji ni dah ada dah. Cuma mereka ubahlah zaman-zaman jahilah. Mereka macam-macam. Mereka tak berhala keliling Kaabah lah. Mereka tawaf telanjang lah. Macam-macam dia buat. Mailah satu kelompok waktu tu pada tahun ke-11 kenabian. Tuan-tuan buat catatan elok ni. Ingat ni berapa poin saya nak sebut ni. Tahun, nama apa semua tuan-tuan ingat elok. Tahun ke-11 kenabian. Maksud dah 11 tahun Nabi SAW diantik menjadi Rasul. Jadi tahun ke-11 umat Nabi dah berapa dah? Berapa dah? Tak bunyi. 51. Tu sebab Nabi diangkat Rasul umur 40. So tahun 11. Nabi SAW duduk pi jumpa seorang takdir cerita. Nabi SAW dengar ada berapa orang duduk bersembang di bawah Bukit Aqabah. Bukit Aqabah ni kat mana? Dekat Mina. Dekat Mina. Salah satu tempat Allahumma salli ala Muhammad, orang bermabit dalam urusan haji. Duduk dengar berapa orang duduk sembang, Nabi SAW pi jumpa mereka. Mereka ni tuan-tuan 6 orang daripada orang Khadraj. Siapa orang Khadraj? Penduduk di Yathrib. Yathrib Lalu Nabi SAW pergi jumpa mereka. Tuan-tuan, daripada mana ni? Kami daripada Yathrib. Oh, daripada Yathrib. Suku apa? Kami suku Khadraj. Oh, insya-Allah. Suku Khadraj ni kah yang bersatu dia kata apa? Bersekutu dengan orang-orang Yahudi dekat Madinah, dekat Yathrib. Dia kata, ya, kami ya. Boleh tak saya nak duduk sembang-sembang dengan tuan-tuan Sa'd? Boleh tak? Silakan. Oh, bila sebut-sebut macam tu, Nabi SAW pun mulakan bicara. Nabi SAW cerita tentang Islam. Dan Nabi SAW keluar satu perkataan, saya nilah Nabi akhir zaman. Bila sebut-sebut Nabi akhir zaman, inilah Nabi yang orang-orang Yahudi duduk cerita dulu ni. Orang Yahudi ramai duduk dekat Yathrib. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, beberapa daripada bani-bani, kelompok kabilah-kabilah Yahudi ramai pergi duduk dekat Yathrib. Mereka ni mai mana?
Depa mai daripada merata tempat. Pasal apa depa duduk kat Yathrib? Pasal depa tahu Yathrib ni tempat Nabi akhir zaman akan muncul. Tuan-tuan kenal anak-anak tuan-tuan kan? Anak kita muka dia lagu mana, hidung dia macam mana, perangai dia macam mana, tai lalat kat muka dia tang mana, tinggi mana, putih ke gelap ke. Kenal tak anak kita tu? Kenal tak? Macam tu orang Yahudi kenal Nabi SAW. Macam tu. Betul Ustaz? Betul. Allah cerita dalam Quran. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Depa kenal Nabi macam depa kenal anak depa sendiri. Maksudnya detail tentang Nabi ni depa tahu semua. Dan depa tahu tang mana Nabi SAW akan muncul. Satu tempat yang ada pokok kurma, dia punya detail sampai depa berjaya berimpun tang tu. Tahu kata tempat tu betul Nabi SAW akan muncul kat situ. Dan perangai orang Yahudi daripada dulu sampai hari kiamat, tahu pasal apa? Tahu apa depa buat? Depa tak suka orang bersatu. Depa takkan suka siapa pun, orang Islam ke, orang Nasrani ke, orang Kristian ke, hang siapa sekalipun, depa takkan benarkan siapa pun bersatu kecuali depa aja. Sebab depa nak menguasai dunia. Dah. Jangan duk ingat kata depa disuka dengan orang Nasrani, orang Kristian. Antara orang yang tertindas di Palestin, bukan orang Islam saja. Di Baitul Maqdis tu tuan-tuan, orang Kristian pun sama yang kena dengan orang Yahudi ni. Yang orang Islam lagi dia benci. Dia pergi berjumpa dengan puak Aus Khazraj. Di Yathrib tu ada dua kelompok besar orang Arab, nama Aus dan Khazraj. Ni asalnya dia orang beradik. Lepas tu berkembang, berkelahi beratus tahun. Ini berkelahi bukan jenis berkelahi macam kita ni, ponyok-ponyok kertas tak kata tu, kepala pak hang ni kepala pak aku, mak kau hijau. Tak ada tuan-tuan. Jenis ambil pisau pedang lawannya tuan-tuan, perang. Ada satu peperangan yang sangat besar yang berlaku di antara Aus dan Khazraj, nama peperangan Mu'az. Sampai mereka ingat sampai zaman Nabi SAW tu, orang Yahudi duk pergi provok. Ada Yahudi seorang pergi provok, dah masuk Islam dah jadi baik dah ni. Hampa ingat dah dulu hampa duk perang sama-sama hampa. Hampa ingat dah hampa duk perang sama-sama. Ingat dah dulu ni bunuh keluarga-keluarga hampa ni. Dia pergi pelaga di antara satu sama lain. Sampai angkat pedang nak berkelahi balik. Zaman Nabi SAW duk ada. Turunlah ayat apa? Allahumma salli alaihi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Turun ayat tu. Okey tu. Dia punya pelaga, dia pergi jumpa dengan orang Khazraj. Dia kata, hampa orang Khazraj kena duduk dengan kami orang-orang Yahudi ni. Pasal nanti akan muncul Nabi akhir zaman. Waktu tu dia akan duduk dengan kami, hampa akan selamat. Pergi jumpa pula dengan Aus. Hampa orang Aus, hampa kena duduk dengan kami ni orang Yahudi. Hampa jangan pergi duduk dengan orang Khazraj tu. Nanti Nabi akhir zaman akan muncul bersama dengan kami. Bila dengar yang tu, daripada melekat dah kepala orang-orang Arab ni, Nabi akhir zaman akan muncul, Nabi akhir zaman akan muncul, melekat dah. Semua orang Yathrib tahu kata Nabi akhir zaman akan muncul. Tiba-tiba depa 6 orang ni, As'ad bin Durarah, Auf bin Al-Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum, depa dengar-dengar, depa kata apa? Salah seorang kata apa? Nilah wahai kaumku, tahu tak? Demi Allah, nilah Nabi yang dijanjikan dulu oleh orang-orang Yahudi dekat kita. Sebelum orang Yahudi masuk, baik kita ikut dia dulu. Jadi 6 orang ni lah orang pertama yang masuk Islam daripada orang-orang Yathrib. Tuan-tuan, adakah Nabi dah tahu yang daripada peristiwa ni berapa tahun akan datang akan berlaku hijrah? Tahu tak lagi? Tak tahu lagi. Tak tahu. Tugas Nabi dakwah je. Ajak je. Tuan-tuan, ajak je. Seronok Nabi SAW orang Yathrib masuk Islam. Orang Yathrib bukan macam orang Arab. Orang-orang Yathrib bukan macam orang Mekah. Orang Mekah tak apa nak perang sangat. Duduk berniaga. Orang Mekah ni rajin pergi berniaga. Orang-orang Yathrib jangan main-main. Asyik-asyik duduk. Ish, boring, tak ada apa-apa. Perang jom. Betul lah. Depa tu dah jangan main. Tapi orang Yathrib ni lembut-lembut. Tak sama macam orang Mekah. Orang Mekah dia kasar-kasar sikit. Orang Yathrib lembut-lembut, tempat pun sejuk sikit. Salih Jumat.
Lalu subhanallah, seronok Nabi SAW orang yang sering masuk Islam. Mereka balik-balik. Bila mereka balik-balik ke sana, tahu apa mereka buat? Mereka pergi rumah-rumah orang Ansar. Ni, kami hari tu jumpa Nabi akhir zaman. Pergi jumpa ni. Hari tu kami jumpa Nabi akhir zaman. Hari tu kami jumpa akhir zaman. Akhirnya menyebabkan rumah-rumah orang di Yathrib ni semua dah tahu dah, acknowledge dah. Oh, Nabi akhir zaman dah ada dah. Tuan-tuan boleh faham dekat tu? Mai tahun berikutnya. Bila mai tahun berikutnya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada 12 orang yang mai jumpa Nabi SAW. Tahun berikutnya ni masuk musim haji. Musim haji bulan apa? Musim haji bulan apa? Zulhijjah. Sajalah duk tanya. Bukan nak tunggu jawab sangat. Ni, yang tak jawab tu saya faham, tawaddu'. Kan? Nak bagi ada, dia panggil dua komunikasi dua hala. Taklah saya boring cakap seorang-seorang. Seronok jumpa tuan-tuan ramai malam ni, alhamdulillah. Tuan-tuan, tahun bulan Zulhijjah tahun ke berapa tadi? Tadi tahun ke 11, ni tahun ke 12. Mai 12 orang. Tambahan 7 orang daripada yang mai hari tu. Yang hari tu ada 6, campur dengan ni jadi berapa? 7, jadi berapa? 13. Tapi yang mai jumpa Nabi SAW 12 orang. Seorang tak mai. Seorang yang hari tu tahun lepas yang mai, tahun ni dia tak mai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang menariknya daripada 12 orang yang mai ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, 2 orang daripada Aus. Tadi 6 orang semua Khadraj. Khadraj dan Aus berkelahi beratus tahun. Tapi kali ni yang mai jumpa Nabi SAW daripada 12 orang yang ada 10 orang Khadraj dan 2 orang Aus. Nampak dah? Dah mula bersatu, mula Salih Muhammad boleh ikut, boleh duduk sekali pasal Islam. Tuan-tuan, lalu subhanallah Salih Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, depa pun Nabi SAW kata, marilah berbai'ah kepadaku bahawa kamu tidak akan mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kamu, tidak cerita-cerita fitnah daripada hadapan dan belakang kamu, tidak menderhakaiku dalam kebaikan. Siapa yang ikut bai'ah ini, maka Allah akan memberikan ganjaran baik kepala kepadanya. Barang siapa daripada kamu yang tidak menunaikan, Allah SWT yang terlanggar satu daripadanya, lalu dihukum semasa dunia, itu adalah penebus kafarah baginya. Barang siapa yang terlanggar sesuatu daripadanya, maka Allah, lalu Allah menutupnya, maka urusannya terserah kepada Allah. Itu di antara isi bai'ah. Dan di kalangan mereka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan dalam pertemuan itu mereka telah berjanji setia sebagaimana bai'ahnya para wanita. Tuan-tuan sekalian, habis-habis mereka 12 orang ni bai'ah, mereka pun minta boleh tak hantar bersama dengan kami wakil daripada Nabi untuk pi ajak kami dekat sana orang Islam tentang syariat, dan ajak orang-orang yang masih syirik pada Allah agar kenal Allah ni. Boleh tak Rasulullah? Boleh. Nabi SAW hantar 2 orang wakil. 2 orang. Nombor 1, nama dia Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab ni anak muda lagi. Tak kahwin lagi. Mus'ab ni waktu dia masuk Islam, dia ni umur belas-belas tahun. Dengar cerita tentang Nabi bawa dakwah, dia pergi curi-curi pergi jumpa. Lepas tu mak dia tangkap, kurung dia. Lepas kena kurung tu, terlepas. Dia lari tahu itu lah. Dia lari ikut para sahabat pergi ke Habasyah. Tuan-tuan, saya cerita Habasyah kot tuan-tuan tak reti nak bayang lagu mana. Saya pernah sampai kat Mekah, saya pernah sampai kat Jeddah, saya pernah sampai dekat Habasyah.
Tuan-tuan boleh bayang tak anak-anak kita lah ni? Anak-anak kita lah ni yang ada motor wai suku kat rumah. Yang ada motor apa saya pun tak tahu yang dia duk pakai lah ni. Tuan-tuan, ada motor kat rumah tiap-tiap hari duk gosok motor tu lah. Anak kita yang ada handphone kat tangan yang duk main game tu lah. Bayang muka anak kita tu. Yang baju dia bukan selai dua, satu almari baju dia duk ada. Yang duk dalam beg duit dia tak kurang RM50 ada dalam poket dia. Anak kita bagi dia kemewahan takat dia mampu, takat kita mampu bagi kat dia. Tu bayang muka anak kita tu. Mus'ab bin Umar ni, dia kalau ada kereta waktu tu dia pakai Ferrari. Kalau ada pakaian istimewa waktu tu, pakaian yang dia pakai ni semua yang branded mahal. Kalau ada handphone waktu tu, paling lekeh dia pakai iPhone 30 Pro Max 13. Ni pakai yang paling mahal sebab dia budak paling kaya dekat dalam tu. Bila dia masuk Islam, dia tinggal semua, kemudian berjalan kaki, tuan-tuan. Berjalan kaki daripada Mekah pergi ke Jeddah. Kita naik bas 2 jam. Berjalan kaki. Nah, sampai Jeddah bukan Jeddah. Daripada Jeddah naik sampan lintas Laut Merah. Entah macam mana kat tengah laut tu kita tak tahu lah. Makannya lagu mana, minum lagu mana, pakaian lagu mana, melekit basah, tak tahu lah tuan-tuan. Sampai dekat Eritrea. Nama dia Pulau Dahla. Dekat Eritrea tu. Eritrea ni salah satu daripada negeri yang duduk dalam Habasyah dulu. Ini British pecah dua. Satu Eritrea, bawahnya nama saya cuma Utopia. Mana saya cuma daripada Eritrea tu, Sallallahu Alaihi nak pergi ke Utopia tu tuan-tuan, ke tempat istana Raja Najasyi tu, perjalanan dia lebih 1000 km yang majoriti kawasannya bukit bukau yang tinggi. Saya pergi hari tu ni tuan-tuan, ada syuting, ada rakaman TV Al-Hijrah tahun 2015 saya pergi dulu ni. Highway dia macam jalan kampung kita ni, tu highway dia. Jalan kampung dia tuan-tuan macam jalan macam batu tu, gaung kiri kanan. Tapi negeri dia sangat cantik. Nama Utopia. Benar Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tengok-tengok duk cerita tentang hijrah sahabat ni, teriak kita. Ya Allah, macam manalah hampa berjalan dulu ni. Sekadar nak jaga iman. Salah seorangnya ni Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu. Asal kaya, kalau orang dah biasa susah, tekak berjalan susah-susah, dia tak heran. Orang duk biasa mewah, tiba-tiba jadi lagu tu. Saya rasa kesan dia sangat besar lah hidup dia. Bila dia balik-balik daripada Habasyah, balik-balik sampai jumpa Nabi, tak dan berapa lama duk kat Nabi. Nabi kata, Mus'ab, pi ikut depa pi dakwah. Pi ikut depa ni, pi ke Yathrib. Kalau kita lah, saya ingat tahu kita kata apa? Baru balik, ngaji pun tak pandai lagi. Tak sempat pun nak belajar. Saya bukan ustaz, baru nak start. Agaknya kita nak berhenti azan kan? Kita nak terus je. Tak terus. Ya kau nak berhenti azan. Nak pi. Seorang lagi tuan-tuan tahu nama apa? Nama Abdullah bin Umi Makhtum. Siapa Abdullah bin Makhtum ni? Orang buta. Dia muazzin Nabi SAW. Dia ada 2 muazzin Nabi SAW. Seorang Bilal, seorang lagi Abdullah bin Umi Makhtum. Dia ni Nabi perintah, pi 2 orang ni. Yang geng-geng Yathrib pun, awak lah hantar budak-budak mai, hantarlah hebat-hebat sikit pun. Dia ni patut hantar tempat hebat lah. Tahu pasal apa? Sebab dekat Yathrib tu tuan-tuan, dia antara penduduk yang terima Islam mudah ya. Yang lain tengok Nabi SAW pergi dekat Taif lagu mana dia bersambut.
Sampai Taif baling batu kena Nabi sampai luka parah habis. Padahal dekat Yathrib tu, dekat Taif tu adik-beradik Nabi SAW tu, keluarga Nabi tu. Tapi Yathrib ni pergi cakap-cakap sikit je, oh masuk Islam ni. Tuan-tuan, saudara Muhammad. Patut hantar yang hebat-hebat sikit lah. Kalau saya pergi hantar hebat sikit, kita pergi dakwah, pergi kuat-kuat sikit, bagi sana jadi hebat. Dah hantar seorang anak muda, hantar seorang lagi orang buta. Tapi tuan-tuan tahu tak, satu hari bila pergi dekat sana, Nabi Mus'ab bin Umair duduk di rumah seorang sahabat Nabi nama As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ni dia mai jumpa Nabi dua kali. Satu tahun 11, satu tahun ke-12. Bai'ah dengan Nabi SAW. Jadi Mus'ab bin Umair duduk di rumah depa. Saya bubuh anak saya nama Mus'ab Umair. Tuan-tuan, kalau ada anak-anak, ada cucu, bagi nama sahabat-sahabat Nabi yang kuat-kuat ni. Tahu pasal apa? Dulu waktu saya pergi dekat Saudi, saya kenal seorang kawan saya. Nama dia Abu Bakar As-Siddiq. Nama dia apa betul? Abu Bakar As-Siddiq. Nama komplit tu. Lepas tu dia siap tulis buku Abu Bakar As-Siddiq. Dan dia punya jaga akhlak dia. Kata hamba Syekh, entah ni baik sungguh. Dia kata ana ni pegang nama orang hebat, ana tak boleh nak buat perangai teruk-teruk. Malu kat nama tu, pasal ana dah buat perangai tak elok lagi, malu kat nama tu, dia kata. Ana pun terfikir, saya pun terfikir, lepas ni ada anak-anak semua saya nak bagi nama sahabat-sahabat, paling tidak dia carry nama tu, dia jadi macam orang tu, sebab ada kesan daripada nama kepada anak akhlak. Itu anak-anak saya semua saya ubah nama-nama sahabat. Saya cuma Aisyah, siapa tu nombor 3? Luqman. Anak pun lupa ramai ni kan. Nu'man Bashir, Sadat Syahmat, Mus'ab Umair, Fatimah Zahra, Uwais Al-Qarni, lagi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad, Khadijah At-Tahirah. Semua nama. Lambat nak reload nama. Tuan-tuan tak tanya birthday lagi. Tanya birthday lagi berterabak ni. Orang lelaki-lelaki gitulah. Bukan senang tuan-tuan. Di antara perkara yang payah sekali orang lelaki-lelaki ni tuan-tuan, dia ingat tarikh. Tarikh ingatlah. Memang tak ingat sungguh. Lagi balik lagi bini dia tanya, abang hari ni hari apa? Mampu. Dia tanya hari ni hari apa tu, bukan jawab hari Rabu. Ni adalah tu tarikh apa-apa, ulang tahun ke, ulang tahun perkahwinan ke. Dia jangan duk tanya macam tu tuan-tuan, dia boleh menggelupak. Lagi satu orang lelaki-lelaki ni dia kena habaq straight to the point. Dia tak boleh jenis macam apa ni, apa dia panggil apa tu saya cakap. Dia double meaning, dia tak faham. Abang balik nanti beli fresh orange lah. Lagi dia beli fresh orange lah. Dia tak tukarnya lain lah. Ni, dia balik, dia seronok, dia singgah beli fresh orange. Dia kata bini aku minta turun beli fresh orange. Dia balik-balik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang dah balik nak fresh orange. Tunjuk kat bini dah. Tapi bini dia kata apa? Ni tengok. Beli fresh orange saja, takkan nak bubuh ayak tu saja. Belilah kuih sama, keripap ke, roti canai ke. Dia beli ayak tu, suruh beli ayak tu. Ni esok tuan-tuan sekalian, dia semangat, dia pergi beli apa ni, fresh orange. Dia pergi beli sallallahu alaihi Muhammad karipap sekali. Dia beli apa ni balik. Dia punya seronok nak bagi kat bini dah. Balik-balik, Assalamualaikum. Abang dah balik, nak fresh orange, nak karipap, nak apa. Bini tengok, tu siapa suruh beli tu? Kena juga ni. Ni banyak-banyak siapa nak makan? Aduh jengkrek ni kata. Orang lelaki ni abang, kalau nak 1, 2, 3 abang 1, 2, 3 kat dia. Dia balik-balik mata punya, balik-balik tu dia tak kerti, dia tak faham. Aduh subhanallah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Maka Nabi Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dia duduk bersama dengan As'ad bin Zurarah radhiyallahu. Tuan-tuan, satu hari As'ad bin Zurarah dengan Mus'ab bin Umair, dia duduk di mana tuan-tuan? Dia duduk di perkampungan Bani Zafar.
Dekat situ ada kabilah Al-Ashhal. Duk sembang dengan 3-4 orang Islam, duk dakwah, duk cerita-cerita tentang Islam. Tahu-tahu dekat sana hujung kampung ada satu perhimpunan penduduk, mesyuarat penduduk, ramai semua penduduk Bani Ashhal duduk situ semua, bersama dengan 2 pemimpin mereka yang paling utama. Seorang nama Usaid bin Hudhair radhiyallahu anhu, seorang lagi nama Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Tuan-tuan tulis elok, catat, hujung bulan ni masuk periksa. Hangpa tak boleh jawab lagi. Usaid bin Hudhair dengan Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ranking tinggi sikit. Usaid bin Hudhair orang nombor 2. Kalau nak faham macam Perdana Menteri dengan Timbalan Menteri, bukan betul lah, tapi dua-dua orang power ni. Maka katalah Sa'ad bin Mu'az kepada Usaid bin Hudhair. Dia kata, wahai Usaid, hang tolong pi sak jumpa dengan As'ad bin Zurarah tu. Dia buat mai budak mai daripada Mekah, mai duk kat tempat kita, masuk dalam kampung kita, duk bodoh-bodohkan orang-orang lemah daripada kalangan kita. Hang boleh tak pi jumpa dia, hang halau dia keluar pada sini. Dia tu sepupu kebelah mak aku. As'ad bin Zurarah tu sepupu belah mak aku. Sepupu siapa ni? Sepupu Perdana Menteri lah, nak faham tu. Dia orang paling hebat ni. Kalaulah tak pasal dia tu sepupu pada mak aku pi settle sendirilah. Tapi mana nak letak kemaluan aku? Mana nak letak maruah aku ni? Sepupu aku sendiri dia buat kerja ni. Hang tolong pi settle dengan dia. Kata Sa'ad bin Mu'az kepada Usaid bin Hudhair radhiyallahu anhu. Usaid bin Hudhair pun, tak apa, bagi aku pi settle. Dia pun ambil tombak dia, dia berjalan pi dekat Mus'ab bin Umair. Sampai duk berjalan nak mai tu, kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, kata As'ad kata dekat Mus'ab, dia kata, yang nak mai tu ketua pemimpin daripada kabilah. Hang tolong bagi Islam masuk dalam hati dia, bagi dia faham tentang Islam. Kata Mus'ab, kalau dia sudi duduk dengan aku cerita kat dia. Kawan tu mai muka marah ni, muka tengah marah ni, mai jalan-jalan. Dia mai tuan-tuan, ambil tombak dia, pacak depan. Bila pacak kat depan tu, ni hang keluar ke sini. Betul lah kot tuan. Hang mai tempat kami, duk bodoh-bodohkan orang daripada kalangan kami. Kalau hang rasa sayang dekat nyawa hang tu, baik keluar pada sini. Kalau tuan-tuan nak kata, kalau saya lah duk waktu tu, kalau saya lah tuan-tuan, tahu saya kata apa kat dia? Saya kata, okey. Okey dah, tak apa, saya minta cari dulu dah. Apa? Oh, ada orang panggil, okey dah. Aduh, tapi Mus'ab ni tuan-tuan, dia ni mahir baca Quran. Dan dia Ikhlas ni di antara penyebab hidayah masuklah hati orang. Mana? Ikhlas. Kita ni tuan-tuan sebenarnya kita bercakap hati ke hati. Betul tak manusia bercakap dengan hati? Kita bercakap dengan hati kan, mulut bercakap keluar perkataan. Tapi yang bercakap dan yang mendengar sebenarnya daripada hati kepada hati. Contoh, tuan-tuan tengok orang yang berkelahi, bergaduh. Tuan-tuan tengok WWF, sudahlah WWF. Bercakap depan-depan belaga dai ni. Ni dai belaga dai ni. Menjerit kan. Bising. Padahal di depan lah. Kita bergaduh, orang sofa bergaduh. Bergaduh ada nak cakap pelan-pelan. Pasal apa buat macam tu? Itulah saya duk kata. Mana ada orang bergaduh tu? Bergaduh ni jerit sampai ni nak pecah, nak tekak tu. Bodoh, jangan macam tu. Tu orang bergaduh. Lepas tu pergi tanya kat dia. Dia tu cakap apa kang? Tak tahu dia cakap apa. Aku pun tak faham dia kata apa. Padahal dia jerit kuat. Tahu pasal apa? Orang bercakap tu keluar pada mulut. Orang yang mendengar tak masuk ke hati. Betul ni? Ni masuk telinga tak? Masuk. Dia dengar tak? Dengar. Tapi tak masuk hati dia.
Faham tak faham? Ha. Tapi orang bercinta tu macam orang cinta. Orang cinta dia cakap kuat-kuat. Mana ada? Kita dekat sebelah mendatang. Apa dia bercakap? Pusing tali telefon tu. Ingat tak zaman dulu pakai public phone? Bergayut kat public phone tu bukan main. Gulung. Dulu kawan saya tu kat pejabat tu. Kalau tunang dia telefon, kami berebut panggil. Tunang dia telefon. Boleh saya cakap dengan ni? Ni cakap ni. Weh, mai bercakap meja aku. Semua berebut dah suruh bercakap kat meja dia. Tahu saya apa? Sambil dia bercakap, dia kemas meja. Cina. Tu ke? Tu kemas. Habis dia tak telefon, merelap meja tu. Dia bukan sedap, orang cinta. Itulah. Cakap pelan-pelan. Walau bercakap pelan, tuan-tuan, dengar, faham. Pasal apa? Masuk dalam hati. Orang bercakap hati ke? Walau kadang-kadang kita duduk main dengar ceramah, tuan. Ustaz ceramah, pam. Balik cerita apa? Orang lama pergi hari ni, ada ceramah. Lambat berhenti, tak tahulah kat pukul 9 tak berhenti lagi. Tadi azan bunyi ting-ting tak berhenti lagi. Kata. Ni. Ustaz tu cerita apa? Ish, panjang sungguh kuliah ni. Saya bukan tanya panjang pendek, dia cerita apa? Ish, luas sungguh ilmu dia. Bukan panjang pendek luas, dia cerita apa? Aku pun tak tahu. Kadang-kadang tak masuk ke hati. Ada kadang-kadang ustaz ceramah monoton je, slow je. Kita ni kira Allah wajib lena punya kuliah. Subhanallah, ya Allah, mengatuklah, subhanallah. Nyesal aku main ulang-ulang. Tapi faham aja. Pasal apa? Dia bercakap dengan hati dia yang ikhlas. Itu penting. Mus'ab ni ikhlas semua orang. Ikhlas. Dia kata apa dekat Usaid bin Hudail? Dia kata, tuan, apa kata tuan duduk sat tepi saya ni? Bagi saya cerita. Kalau tuan rasa macam sedap, boleh dengar, tuan ikutlah. Tapi kalau tuan rasa macam tuan tak boleh nak ikut, tak apa, saya tak boleh nak paksa tuan untuk ikut. Kata Usaid, tak, cadangan yang baik, dia kata, boleh. Dia pun duduk tepi Mus'ab start cerita saja. Sahabat yang meriwayatkan hadis ni, yang duduk daripada kalangan mereka yang tadi duduk berapa orang tadi ni, dia cerita, dia dengar saja perkataan Mus'ab, wajah dia dah berubah dah. Nampak seri wajah dia. Mus'ab baca berapa ayat Quran kat dia. Dia kata, ish, indah sungguhlah perkataan-perkataan ni. Macam mana saya nak masuk, nak agama, nak ikut ni ajaran ni? Oh, tuan-tuan, dia bagi hidayah. Lepas tu, tuan-tuan, dia tahu tak kata Usaid ni nak masuk Islam? Dia tak tahu. Dia buat apa? Dia sampai je. Siapa yang bagi masuk hidayah tu? Allah yang bagi. Ada jaminan dia masuk hidayah? Tak. Dia pergi cerita ke orang, tuan-tuan. Nabi SAW cerita lagi dahsyat dulu dekat Taif tu. Yang dekat Taif tu, tuan-tuan, bukan adik-beradik dia. Adik-beradik Nabi SAW. Saya main nak cerita tentang Islam. Halau, hampir keluar pada sini. Beratok tu 5 kilometer, tuan-tuan. Ambil ni budak-budak batu, lempak. Nabi cerita lebih pada tu. Tu Nabi. Abu Talib, bapa saudara Nabi SAW, duduk dengan Nabi. Pertahan Nabi SAW. Waktu 3 tahun pemulauan yang berlaku kepada baginda Rasul SAW. Kita hari tu, tuan-tuan, berapa bulan tak boleh keluar rumah. Apa benda kita keluar kat mulut kita. Nabi SAW dengan para sahabat 3 tahun pecah bibir ni, tuan-tuan. Tahu? Sahabat cerita, kami makan ranting-ranting kayu ni, gigit daun-daun kayu ni sebab tak ada makanan. 3 tahun di pulau. Tahu tak siapa yang bawa? Siapa yang tidur berimpun sekali? Tahu siapa? Abu Talib. Macam mana para sahabat Nabi susah, Abu Talib pun susah macam tu ya. Masuk Islam dah? Dah. Awak Nabi tak pernah ajak dia ke?
Dah dekat hujung dia dah. Nak wafat, nak mati tu. Nabi SAW masih, ikutlah aku akan jadi saksi pada kamu. Aku akan pertahankan kamu. Aku kekal agama nenek moyang. Nak cerita, hidayah ni Allah bagi. Tugas kita cerita aja tuan-tuan. Tugas kita cerita aja. Ajak orang. Ni kita main kuliah malam ni tuan-tuan. Main ceramah malam ni. Jiran sebelah rumah kita tu tuan-tuan, waktu kita keluar tak sat ni nak main sembahyang maghrib tu, dia duduk sebelah rumah pakai seluar pendek. Jiran sebelah rumah kita. Ada Ustaz ni? Macam mana Ustaz tahu? Main teka je. Mana tahu kukuk kenal. Isteri dia pakai baju kelawang dekat depan rumah dia. Hai abang nak pergi mana? Dia tanya kita. Malam ni ada kuliah. Oh okey. Kotlah nak ajak dia. Jomlah pergi sekali. Ya. Ajaklah. Ayah Ustaz berkarat. Dia kata kau tu karat. Berkarat Ustaz. Ajak apa? Kalau saya ajak tu confirm dia tak nak pergi Nah kita tahu dia pergi, kita pergi. Dia nak pergi tak pergi bukan kerja kita. Kita nak tegur, nak nasihat dia, dia tak tutup aurat, kita tak berani. Berani tak? Tak berani. Dia kata apa? Ikut suka akulah. Hari tu ada seorang tu dia tegur perempuan tu pakai baju seksi. Dia duduk meniaga buku. Ada perempuan tu pakai seksi jalan depan dia. Dia kata, tak malu ke pakai macam ni? Dia tegur. Dia tegur tuan-tuan. Perempuan tu pergi habaq kat laki dia main sound depan-depan tu. Dia kata, tak ada adab kat isteri saya. Saya pun tak ada adab kat abang bila abang tak ada adab kat isteri saya. Dia kata, saya tanggung dosa dia tahu. Sama kata. Waktu dia pun belah. Si Sri ni pun post dekat dalam TikTok, saya bangga hari ni. Suami saya pertahankan saya. Tunggulah. Allah Rabbi. Tuan-tuan, Nabi kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Siapa yang nampak maksiat dia depan mata dia, cegah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Tak mampu cegah dengan lidah. Tegur nasihat. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Tak mampu kan ni? Dengan hati. Fadzalika adhaful iman. Tu selemah-lemah iman. Ada orang dia berani semua dia tegur nasihat. Kita nak main masjid hari sembahyang Jumaat, hari Jumaat. Nah, hari Jumaat kita dah main lambat. Tok khatib duduk atas mimbar dah. Depan sana di luar pagar ada 2-3 orang budak-budak duduk dekat depan tu. Dia pun tak masuk masjid. Berapa ramai yang pergi masuk masjid dekat dalam. Tak berani tegur. Lebih dahsyat muslimat tuan-tuan, anak kita sendiri dia tak berani tegur. Kita main masjid ni pasal apa ni? Nak masuk syurga lah. Dosa banyak lah ustaz. Oh, dulu macam-macam dosa lah makcik buat. Ni tua-tua ni nak buat amal baik lah. Alhamdulillah Allah panjang usia sempat lagi nak berubah. Awak anak-anak kita yang muda-muda tu tak mati kan? Duk berasa macam mereka tu akan suruh tua sama macam kita kan? Dia tak tutup aurat dia. Nak kita orang lain tudung tak pakai. Kalau takdir kata esok dia pergi kerja, boom, dia accident meninggal dalam keadaan dia masih tak tutup aurat. Kita tahu, kita mengaji, orang tak tutup aurat dia kena panggang, kena bakar, kena gantung, kena jatuh daging-daging. Kita tahu. Itulah anak kita lah ni. Mana anak kita tak semayang, kan? Bukan cerita orang lain. Anak kita sendiri kita tahu dia tengok. Macam mana ni? Dia terima tak terima bukan urusan kita. Allah bagi hidayah kat dia. Allah bagi. Kalau Allah tak bagi hidayah kita, nanti kita ada jawapan depan Allah lah. Saya dah nasihat, ya Allah. Dia tak terima. Habis selesai. Jangan sampai dia kata apa? Ya Allah, hari ni kami kena masuk neraka. Pasal apa? Tahu pasal apa ya Allah? Ni jiran sebelah rumah saya, AJK masjid. Tiap-tiap hari ulang pergi masjid, ya Allah. Dia lalu depan rumah saya. Saya tak tutup aurat. Isteri saya tak tutup aurat. Dia tak pernah kata sekali pun kat kami. Tak pernah nak ajak pergi masjid sekali pun. Kalau dia ajak kami silat-silat jadi lebih baik pada dia, ya Allah. Dia tak tunaikan tanggungjawab dia, ya Allah. Hari ni kami kena masuk neraka. Dia punya pasal. Kita nak jawab apa?
Dia tak? Paling tidak kita kata apa? Ya Allah, aku dah nasihat dulu ya Allah. Dia yang tak ikut, habis. Tugas kita tolong sampai. Dia tak nak. Wah, ni macam marah kat aku je. Aduh. Usaid bin Hudayr terus masuk Islam. Macam mana aku nak buat ni, nak masuk ajaran ni? Wahai tuan balik tukar baju, pakai elok-elok, tuan mandi, nanti mai mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian sembahyang 2 rakaat. Dia pun buat. Dia masuk Islam saja. Tahu dia kata apa? Dia kata apa dekat Musa? Musa ni bayangkan, ni budak-budak, dia ni orang tua dah ni. Bukan takat orang tua, TPM. Bayangkan tu lah. Orang hebat. Dia ni orang luar ni main ni. Dia kata, tuan, belakang saya sana tu ada seorang lagi power punya. Dia ni lagi terror punya orang. Dia ni, kalau dia ni masuk Islam, habis satu kampung semua masuk Islam. Saya nak fikir macam mana nak tarik dia main ni. Dia nak cari helah supaya Sa'ad bin Mu'az tadi yang suruh dia main tu, dia tu main pula. Dia tak boleh pergi mengaku kata dia masuk Islam. Sebab kawan tu yang suruh main. Betul ni? Boleh bayang tak kalau dia pergi jumpa Sa'ad kata kat dia, macam mana hang dah pergi settle dengan dia tu? Settle dah. Hang kata apa dia? Aku masuk Islam. Dia kata apa? Dia tak boleh pakai punya orang. Aku suruh pergi halau dia, ikut dia pasal apa? Tak nak mau lah. Apa pun tak ada. Macam mana nak tarik dia ni untuk pergi jumpa dia ni? Dia pun pergi. Dia fikir strategi macam mana nak buat. Dia pergi jumpa. Dia kata, wahai Sa'ad, macam mana? Hang dah beritahu kat dia dah, Ustaz? Dia kata, aku dah beritahu dah. Lepas tu dia kata apa? Dia akan dengar apa yang aku kata. Bagus. Tapi aku nak abad kat hang satu lah. Dia kata apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hang tahu tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dekat, dia kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada satu kelompok, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mana dia Hasan? Bani Zurarah. As'ad bin Zurarah. Dia kata Allahumma salli ala Muhammad, ada bukan Bani Zurarah, Allahumma salli Allahumma salli ala Muhammad. Ada satu kelompok lah. Bani apa? Lupa pula namanya. Dia kata, dia tu satu kelompok ni, dia dalam perjalanan untuk pi bunuh sepupu hang tu. Dia helah. Kelompok tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, depa dalam perjalanan nak pi bunuh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Bani Harithah. Allah, tak boleh ingat. Bani Harithah ni dalam perjalanan nak pi bunuh As'ad bin Zurarah, sepupu hang tu. Tujuan dia untuk memalukan hang lah. Hang ni kan ketua kami. Sepupu hang duk buat kerja macam ni. Kalau mereka berjaya bunuh dia, malu, jatuh maruah hang. Dia punya provok tu. Tujuan dia suruh dia nak ajak kawan dia pergi. Hang tolong pergi tengok sana. Dia pun pegang tombak dia, jalan pergi. Elok sampai dekat dengan Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Tengok depa dua orang duduk relax aja. Dia kata, kena getah aku dah. Aku ni. Dia kata, hang ni betul lah. Dia kata, tak apa. Dia terus pergi jumpa dengan As'ad bin Zurarah. Dia sound kawan dia, sepupu dia ni. Hang ni pasal apa buat macam ni? Hang tak malu ke? Kalau tak pasal aku ni sepupu dengan hang, aku tak suruh Ustaz ni pergi jumpa hang. Aku boleh beritahu kat hang sendiri. Tapi malu ni, marah nak tak mana ni? Pasal apa hang buat macam ni? Mus'ab bin Umair kata apa? Tuan boleh tak duduk saat bagi saya cerita. Dia buat macam mana Usaid bin Hudayr tadi ni. Pendek cerita, dia ni pun tuan-tuan masuk Islam. Pendek cerita dia masuk Islam. Sekali cakap kan. Tuan-tuan, bila dia masuk Islam, tahu dia kata apa? Hamba tunggu saat kat sini. Pasal apa? Ada kaum aku sedang tunggu kat sana. Aku nak pergi jumpa dengan mereka. Tu dia tuan-tuan, tak ada tangguh punya. Ni baru masuk Islam ni, Fatihah pun tak ada belajar lagi. Perkim pun tak ada pergi daftar lagi.
Ni cerita masuk Islam. Macam mana nak bawa orang lain masuk Islam? Tak ada alasan lah. Turun Nabi lah. Dia pun pergi jumpa dengan kaum dia. Wahai kaumku sekalian, apa pendapat kamu tentang aku ni? Oh, kamulah pemimpin kami yang terbaik. Kamulah orang yang paling bijaksana di kalangan kami. Kamulah apa semua. Dia pekat-pekat puji dia lah. Lalu dia kata apa? Dah selesai semua? Selesai. Hari ni aku haramkan semua orang daripada bercakap dengan aku. Laki ke perempuan ke, siapa pun aku tak izin untuk bercakap dengan aku. Kecuali dia beriman kepada Allah dan Rasul. Oh tuan-tuan, direct sound punya. Tak ada berlapik-berlapik lagi dah. Tuan-tuan, baru masuk Islam tak saya. Baru 10 minit masuk Islam tuan-tuan. Diislamkan seluruh kampung tu. Hebat tak tuan-tuan? Ni dia panggil Allahumma salli dan hidayah. Hidayah. Lepas tu, bila semua pekat masuk Islam, ada seorang aja tak masuk Islam. Dalam ramai-ramai itu, Allahumma salli ada seorang saja tak masuk Islam, nama dia Ushairim. Seorang aja. Rupa-rupanya Allah merencanakan yang hebat untuk dia. Ini dia tak masuk Islam hari itu. Semua satu kampung masuk Islam. Dia seorang tak masuk Islam. Tahu dia masuk Islam bila Ushairim ni? Ushairim ni masuk Islam pada hari perang Uhud. Hari perang Uhud tu, tengah perang tu dia masuk Islam. Dia masuk Islam, ambil pedang, Allahu Akbar, masuk dalam perang, cak kena bunuh, mati, syahid. Hari dia masuk Islam tu, terus syahid. Nabi kata apa? Orang ni amal sikit tapi ganjaran pahala banyak. Subhanallah, hebat perancangan Allah ni. Dan habis satu kampung masuk Islam. Bila sampung masuk Islam ni, semua pekat apa ni? Tentang Salih Muhammad, pekat-pekat pergi cakap lah, semua dakwah, cerita. Sampailah tahun berikutnya. Tahun berikutnya tuan-tuan, tahun ke-berapa dah ni? Tadi 11. Tahun ke-12 berlaku Bai'ah Aqabah yang pertama. Ni tahun berikutnya, tahun ke-13 kenabian. Bukan 13 Hijrah lah, ke-13 kenabian. Masuk tahun ke-13 kenabian, Salih Muhammad, tuan-tuan, berlaku Bai'ah Aqabah yang kedua. Dia panggil Bai'atul Aqabah Al-Kubra, yang besar. Berapa orang mai kali ni? 72 orang. Daripada 72 orang ni, campur dah Khadraj, Aus. Di kalangan mereka ada orang perempuan. Ada 2 orang perempuan. Mereka ni mai sama-sama tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Mereka ni mai sama-sama dengan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli Muhammad, bersama-sama dengan orang-orang musyrik yang nak mai buat haji. Bukan dia 70 orang je. Dia orang-orang yang lain, yang geng-geng yang belum Islam pun nak pergi buat haji juga. Ikut sekali. Tapi mereka dah ada set perancangan. Nanti malam yang tertentu, kita akan jumpa dengan Nabi SAW dan berbai'ah dengan Nabi SAW. Seorang akan dihantar wakil untuk pergi jumpa, buat appointment dengan Nabi. Nak jumpa pukul berapa, nak jumpa tang mana. Dalam perjalanan nak pergi ni, masing-masing duduk sembang sama-sama mereka. Apa pendapat kamu kalau kita ajak Nabi mai duduk dengan kita dekat Yathrib? Ni baru cetus idea ni. Agak-agaklah Nabi SAW mau tak kalau kita ajak dia mai duduk dengan kita. Kita jagalah Nabi. Duduk kat sana kesian, Nabi SAW kena seksa, para sahabat kena seksa, Nabi kena macam-macam orang buat kat dia. Apa kata kita ajak Nabi SAW mai duduk dengan kita? Okey juga. Nanti seorang nanti pergi jumpa, pergi deal dengan Nabi SAW. Sungguh bila mereka sampai malam tu, dah setting ni, mereka jumpa Nabi, mereka dah maklum kat Nabi SAW. Bila maklum kat Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan, Nabi SAW pun setuju untuk jumpa dengan mereka selepas tengah malam. Lepas tengah malam, mereka pun buat perancangan. Okey, kita tidur malam-malam semua, jangan cerita kat siapa pun. Kita 72 orang ni, jangan cerita kat siapa pun. Sagi cukup time saja, jangan hampa duk pergi kunci handphone hangpa. Sagi bunyi
Kalau kira saya hari itu tuan, bawa pimpin qiyamul lail. Pimpin qiyamul lail. Mayang sunat taubat. Tuan-tuan, sehari kita nak solat sunat taubat. Tuan-tuan, ingat, kenang dosa-dosa kita yang buat dulu-dulu ni. Menangislah tuan-tuan. Bagi keluar air mata tu. Cuba untuk khusyuk. Tinggal dunia kat luar saat tumpu ni. Supaya kita dapat khusyuk ni nak sembahyang sunat taubat. Elok angkat takbir tuan-tuan. Allahu Akbar. Billie Jean, Michael Jackson. Kita pun dia pula dia buat khusyuk lebih, pergi tutup lah handphone tu. Dan sampai habis banyak. Tu alam. Tu bukan orang telefon, alam tu. Tu kan ya Allah, alam ni mabuh lagu kuat-kuat sikit kan. Mabuh lagu tu dia bukan nak bangkit, dia lena lagi. Dia mimpi Michael Jackson pula. Subhanallah. Kalau siapa-siapa yang tertidur, siapa yang terlena, jangan kejut. Jangan kejut, jangan duk pergi hinggut dia. Saya ikut dia buat terkejut ni. Orang tengah duk lena, bangkit, bangkit. Apa? Saya jiran sebelah orang bangkit, orang musyrikin dia bangkit ni, apalah dia buat tengah malam ni. Kan? 72 orang bangkit senyap-senyap pergi jumpa Nabi SAW. Bersama dengan Nabi SAW ada pak saudara Nabi Al-Abbas. Al-Abbas waktu belum Islam lagi. Dia pergi jumpa, dia ikut sekali. Lepas pun berlaku perbincangan, akhirnya berlaku bai'ah Aqabah yang kedua. Daripada bai'ah Aqabah yang kedua inilah tercetusnya perancangan untuk hijrah. Faham tak ni? Saya tak cerita Nabi hijrah keluar kok mana, pi patah balik, pi tang mana, naik pi sembunyi tang mana. Yang ni semua tuan-tuan dah tahu cerita dah. Saya nak cerita benda yang berlaku sebelum hijrah. Sebab kalau tak ada cerita yang berlaku sebelum hijrah ni, hijrah pun tak ada. Tuan-tuan, nak cerita kesabaran para sahabat, sahabat keluar dah. Bahkan selepas bai'ah yang pertama tu, selepas Mus'ab bin Umair pi tu, ada sahabat-sahabat dah pi dah. Ada sahabat dah pi dah. Antara yang keluar awal tuan-tuan sekalian ialah Abu Salamah dan Ummu Salamah. Abu Salamah, Ummu Salamah. Ummu Salamah ni Hindun. Siapa? Bakal Ummul Mukminin. Dia akan jadi salah seorang daripada isteri baginda Rasulullah SAW. Kesian. Tuan-tuan boleh bayang tak tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk dekat sini ni, dekat Sri Kinta ni, kita ada rumah kita, ada kereta kita, ada duit kita yang simpan kat dalam bank, apa? Tiba-tiba nak kena pindah pergi satu tempat. Pi mungkin boleh pi, tapi kereta kena tinggal, rumah kena tinggal. Rumah yang kita tinggal ni tahun depan balik belum tentu lagi jadi rumah kita. Mungkin orang lain duduk dah. Duit tinggal kali bawa. Pi selai sepinggang. Tinggal ni kampung halaman kita ni. Anak sekolah ke apa ke tak ada, tak payah duk fikir apa. Tinggal tinggal semua nak pi tang mana? Yathrib. Kat sana lagi siapa nak sambut? Tak tahu. Ada lah. Selamat ke perjalanan ni? Tak tahu. Kok kena tangkap nanti? Hadap lah. Kat sana nanti nak kerja apa? Kat sini adalah kerja-kerja sikit, kerja jabatan kerajaan lah apa semua. Pi sana nanti? Tak tahu. Kerja tak tahu. Ada gaji ke? Tak tahu. Kerja pun tak tahu lagi. Tuan-tuan agak, tuan-tuan nak pi tak? Kalau macam tu punya cerita, kau nak pi tak? Tak ke? Tuan-tuan lah, sahabat semua pi. Kecuali yang tertahan je. Ada orang yang tertahan, dia pun tak boleh pergi kena tangkap apa sebagainya. Semua pi. Ummu Salamah ni, dia pun ada anak seorang kecil, baru umur 2-3 tahun. Lahir ni waktu depa hijrah ke Habasyah. Baby ni lahir waktu kat Habasyah dulu ni. Balik main ni budak lagi, baru umur 2-3 tahun. Cik ni.
Salih ala Syekh Muhammad. Elok nak berjalan keluar, mai keluarga Ummu Salamah dengan keluarga Abu Salamah, dua kabilah besar. Ummu Salamah Bani Mughirah, dia punya kabilah. Abu Salamah Bani Asad, kabilah dia. Dua-dua kabilah ni kabilah yang masyhur, orang-orang kenamaan. Depa ni kabilah yang khidmat kepada orang-orang yang mai buat haji. Memang orang terhormat. Bila dengar depa nak pindah pi Yathrib, keluarga Abu Salamah ni kata dekat keluarga Ummu Salamah, Ummu Salamah, keluarga Ummu Salamah kata, "Ni, wahai Abu Salamah, hang rasa hang nak pi, hang pi sorang-sorang. Tak usah duk bawa ni anak perempuan kami ni. Oh, kami bela pada kecil." Itulah kot lebih kurang saya buat cerita orang kat sini lah. Oh, kami bela pada kecil sampai besar lagu ni. Senang-senang hang nak buat pi sana. Hang nak pi, hang pi sorang-sorang. Dia tarik Ummu Salamah, tak bagi pi. Nah, ambil lah baby ni, abang bawa baby ni, bawa dia pi. Oi, nak bawa baby pula, kata keluarga Abu Salamah. Kami ni, anak lelaki kami ni hilang pi, hampa tak apalah dapat anak perempuan hampa. Ni baby ni kami punya. Lawan, pakat lawan, tarik. Dalam kitab ni tuan-tuan sekalian Salih Syekh Muhammad, dalam kitab Ar-Raqiqil Makhtum ni, Syekh Saifur Rahman Mubarak Furi ni cerita sampai tercabut tangan budak tu. Patah kan tercabut, tak tahu lah. Punya berebut. Lah keluarga Abu Salamah buat balik baby, keluarga Ummu Salamah buat balik Ummu Salamah. Abu Salamah berjalan seorang-seorang pergi. Saya katalah geng-geng jantan kat sini ni mau patah balik lah. Betul ni? Hang mengaku je lah. Kalau kita lah tuan-tuan jadi macam tu, nganak sakit, lepas tu cabut tangan macam tu, dengar isteri tak boleh nak pergi, tak nanti kita kata apa? Tak apalah, nanti tahun depan kita pergi lah pun. Sabar pergi lah Zat. Betul tak? Nalah, betul ni? Kamu tak mengaku lah. Kawan ajak keluar minum teh tarik, bini kata, "Hoi, patah balik lah." Bukan cerita tu. Ni tengah duk sembang pahu, aku tak puas hati betul. Alah, hang penakut apa semua. Saat bini telefon, "Saya ni pantang undur kecuali bini call." Balik misal macam ni, galak ya misal tuan. Balik rumah misal tu. Pergi mana? Tak pergi mana. Aduh, subhanallah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Syekh Muhammad. Siapa? Allahumma salli ala Syekh Muhammad. Ni. Salli ala Syekh Muhammad. Abu Salamah. Pisau. Ummu Salamah tinggal kat rumah. Dia tiap hari duduk menangis kat ujung kampung. Salli ala Syekh Muhammad menangis kat ujung kampung. Allahumma salli ala tuan. Bila menangis kat ujung kampung, setahun. Ada daripada ahli keluarga dia kata apa? Bagi baliklah budak tu kat dia. Dia nak pi, biar pi lah. Teruk sangat tengok keadaan dia. Depa bagi balik baby tu dekat dia. Dia ambil baby tu, berjalan seorang-seorang, berjalan. Wanita ni dengan anak ni, baby ni, berjalan seorang nak pi tu. Berapa belah hari punya perjalanan tuan-tuan. Sampai separuh jalan jumpa Osman bin Abu Talha. Dia kata, mai saya bawa pi sampai jumpa keluarga dia, jumpa balik dengan Abu Talha di mana? Di Quba. Inilah tuan-tuan beberapa sikit kisah yang kita boleh ambil pengajaran. Nombor satunya tuan-tuan, Allahumma salli, dalam setiap perjalanan kehidupan kita ni, dia mesti ada asbab yang membawa kepada hikmah. Kita ni yang boleh duduk main bersila dekat dalam ni, tuan-tuan ya, dia ada benda yang berlaku dalam hidup kita beberapa tahun sebelum ni yang mengubah kita jadi macam ni. Yang kita pun tak tahu. Contoh mungkin waktu tu nak minta posting tang mana-mana ke, tiba-tiba mai hantar mai duduk tang ni. Mak kita kat kampung kata apa, awak lah yang hampir duduk tempat jin tendang tu. Saya cakap, tak ada tempat lain ke jauh pada mak ni, tak tahulah mak minta merata dah tang ni yang dapat. Kita pun duk komplain. Rupa-rupanya tuan-tuan, kesan dia, hikmah dia, 20 tahun lepas pada tu kita jadi orang yang duk menuntut ilmu. Betul lah. Kalau kita duduk tang mana-mana tuan-tuan, sama agak geng muslimat belakang tu.
Waktu tu doa bukan main, ya Allah bagilah ni dia main Minang aku ni putih lah. Minta kawan tu main Minang. Akhirnya yang dapat lagi kita tu hitam lah. Awak lah yang dapat yang hitam ni. Pasal apa lah tak dapat yang putih tu? Rupanya yang hitam tu lah duk main bersila kat masjid malam ni. Yang dapat hitam tu lah duk nasihat kita baca Quran tak ni lagi ni. Mayang sunat tak lagi tu. Naik motor start motor bro. Jom kah pergi masjid ni? Kita pun naik lah tuan-tuan sekalian muslimat. Tak ada nak langkah naik lagi dia dah pergi dah. Laki kita tu pun. Baru dia langkah naik hidup sila kat belakang. Sampai-sampai masjid tengok mana bini aku ni. Tengok duduk sila depan rumah. Dan lelaki itulah subhanallah tuan. Yang mana yang dulu kita tak berkenan. Hikmah di sebalik apa yang berlaku lah hidup kita yang kita tak tahu. Ada sebabnya. Yang keduanya tuan-tuan, dalam proses penghijrahan ni dia kena ada usaha. Kita nak berubah jadi baik kena ada usaha. Dia tak boleh nak tiba-tiba jadi. Nabi SAW boleh saja Allah nak jadikan dia daripada masjid, daripada Mekah tu pergi Madinah. Macam-macam peristiwa Isra' Mi'raj. Boleh tak ni? Pintung pergi sana. Boleh. Malam yang sama. Boleh. 14 hari. 14 hari. Keluar 27 Safar. Sampai sana 12 Rabiul Awal. Sampai lari pergi naik atas bukit sembunyi. Sagi ada orang main nak serang Suraqah bin Malik tu. Nampak pada jauh. Lihat duduk naik kuda ni. Nampak dah depan tu Nabi SAW nampak tu. Elok perum jatuh kuda dia. Naik lagi ambil anak panah. Tak, ni betul tak aku Nabi ni. Dia telik dengan anak panah dia. Dia kata anak panah dia tunjuk kata jangan pi. Dia kata aku tak kira dah. 100 ekor unta tu nampak ke depan tu. Tawaran yang bagi kalau dapat tangkap Nabi SAW. Dia liga dia pum jatuh lagi 3 kali jatuh. Lalu dia kata apa ni bukan main, bukan calang-calangnya orang ni, mesti Allah duk jaga dia. Lalu Nabi tolong selamatkan aku, tolong bagi jaminan kat aku. Hang nak apa harta ambil lah semua. Nabi kata tak mau, hampa tinggalkan kami saja. Boleh tak bagi jaminan kat aku? Boleh bagi jaminan. Dia suruh Allah SWT Amir bin Fuharah suruh tulis satu surat jaminan dekat dia. Akhirnya dia masuk Islam dan dia dapat gelang Kirsa Parsi. Tu Suraqah bin Malik. Nak cerita macam-macam ujian dan yang Nabi SAW lalui. Nak abang kata nak ajak kita dalam hijrah kita nak jadi lebih baik. Dia mesti ada usaha dan dia mesti ada cabaran. Dalam kita berhadapan dengan cabaran nak berhijrah ni, tuan-tuan, Nabi SAW ada sahabat-sahabat dia yang bersama dengan dia. Sayyidina Abu Bakar sahabat dia. Ada Asma binti Abu Bakar hantar makanan. Abdullah bin Abu Bakar yang tugas dia untuk pi risik, pi cari-cari maklumat tu dekat tu, pi balik pi bagi tahu dekat apa ni. Ada Sayyidina Ali yang pi tidur di tempat tidurnya Nabi SAW gantikan Nabi. Ada Amir bin Fuharah yang tugas dia belah lembu-lembu kambing pi pijak supaya tak nampak jejak kaki. Ada Allahumma salli alaihi Abdullah bin Uraiqi yang dia bukan Islam pun, dia tugas dia duk lead bawa tu pi sembunyi-sembunyi jauh, pi ikut jalan-jalan kampung, tunjuk-tunjuk jalan kat Nabi SAW. Semua ada peranan. Kita dalam keadaan kita nak hijrah, ada cabaran yang berlaku, kita kena ada orang yang kuat duduk di tepi-tepi kita. Kita kena ada Sayyidina Ali, kita kena ada Sayyidina Abu Bakar, kita kena ada Asma binti Abu Bakar, kita kena ada orang ni yang duk sokong kita. Baru kita boleh selamat. Sebab tu cari siapa yang duduk tepi kita. Almar'u ala dini khalilihi. Seorang itu akan bersama dengan seorang itu akan berada di atas jalan teman rapat dia. Siapa kawan rapat kita? Itulah orang yang akan selamatkan kita. InsyaAllah tuan-tuan, cari orang ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan selamat. Mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita tuan. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Terima kasih sebab berikan perhatian kepada saya selama 1 jam 20 minit, 15 minit lebih kurang. Saya Muhammad. Dan insya-Allah kita berjumpa lagi di lain masa dan ketika. Doakan perjalanan saya sampai ke Kuala Lumpur malam ni dengan selamat. Dan insya-Allah tuan-tuan jangan lupa ikuti saya di Radio Aikim esok pukul 8.30 pagi. Kita nak cerita tentang Ashabul Yamin dan Ashabul Shimal. Siapa orang dapat suratan amal tangan kanan, siapa dapat suratan amal tangan kiri, dan apa yang akan berlaku dekat depan ni, kita bersama saya esok di Radio Aikim insya-Allah.
Tuan-tuan nak buka kamera? Tak. Tak. Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadatus salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.